Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita mulakan dengan apa yang terbaik. Insya-Allah pada malam ini saya yang pertamanya mengucapkan terima kasih kepada pihak Syababul Iman, Persatuan Belia Syababul Iman Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak AJK Takmir Masjid Sultan Syarif Ali, Sengkurung, Brunei Darussalam, yang telah merencanakan dan juga memastikan bahawa program kita ini berterusan walaupun dalam keadaan kita berada dalam situasi yang begini sekarang ni, situasi COVID-19. Jadi insya-Allah seperti biasa, insya-Allah pada malam Sabtu ini kita akan bersama-sama, hari Sabtu malam Ahad ini kita akan bersama-sama insya-Allah untuk melihat satu sesi bersama-sama dalam satu sesi, iaitu sesi kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Jadi sebagaimana yang telah kita telah nyatakan sebelum daripada ni, bahawa kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran ini terdapat pelbagai jenis, dan pada kita insya-Allah kita telah sampai kepada surah Nabi Yusuf, surah Yusuf ni. Jadi kisah Nabi Yusuf ni, jadi kisah Nabi Yusuf ini dia mengandungi sebenarnya terdapat di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tempat sahaja. Secara banyaknya, secara majoritinya, hampir 99% disebutkan kisah Nabi Yusuf ni di dalam surah Yusuf. Oleh kerana itulah maka kita mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama melihat kepada surah Yusuf ini sendiri, supaya kita dapat lihat secara direktnya apa yang Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Yusuf ini daripada Al-Quran, daripada Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Jadi kita akan bersama-sama pada malam ni di dalam siri yang banyak lah ni, siri Nabi Yusuf ni, kisah Nabi Yusuf ni. Kita baca pada malam ni insya-Allah daripada Al-Quran muka surat 246 daripada surah Yusuf, iaitu 87 ayat 87 sehingga ayat 95 insya-Allah. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan saya pada malam ni saya akan cuba tayangkanlah sini ayat-ayat yang berkaitan yang akan kita baca pada malam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala terus menceritakan kepada kita dalam ayat 86 ni. Kalau sebelum daripada ni kita telah baca tentang kesedihan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub ni ayah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf tu anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi apabila diceritakan di dalam ayat yang telah kita baca, iaitu ayat yang ke-86 sebelum daripada ni, iaitu saudara-saudara Yusuf ni telah kembali semula ke Kanaan. Mereka balik ke Kanaan, tinggalnya seorang saja. Yang tinggalnya seorang saja daripada ramai-ramai itu, anak Nabi Yusuf tu tinggalnya seorang saja di sana, di Mesir tu. Kerana apa dia tak mau balik? Dia tak mau tinggalkan Benyamin ni, kerana dia telah janji dengan ayah bahawa kita tak akan balik kecuali balik tanpa Benyamin, iaitu saudara Nabi Yusuf ni, adik kepada Nabi Yusuf. Jadi oleh kerana itu maka yang baki ni pun baliklah ke rumah, ke Kanaan. Kanaan ni kita ceritakan sebelum daripada ni agak jauh juga kan. Bukannya satu hari, bukannya berjalan 2-3 jam sampai, bukan, tapi agak jauh kan. Dikatakan sehingga 5 hari, 7 hari dan sebagainya kan, perjalanan unta. Jadi pada masa itu mereka pun balik, mereka ceritakan kepada ayah mereka bahawa ayah, maknanya Benyamin tak boleh balik. Benyamin telah mencuri dan begini-begini dan ceritanya. Maka ayah dia pun sedih lah kan. Jadi sebab itulah kita baca sebelum daripada ni, ashku basi wa huzni. Dia kata aku
mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Basi ni ialah kesedihan lama, huzni lah kesedihan baru. Itu dalam bahasa Arab lah kan, perbezaan di antara basi wa huzni, sebagaimana ayat yang kita bacakan sebelum daripada ni. Jadi dia mengadu, dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu semua tak tahu, dia kata, jadi kita sampailah kepada ini. Jadi selepas daripada dia sedih, Nabi Yaqub ni kan, dia makna berseorangan kan, duduk sendiri-sendirian tu. Lepas daripada tu, lama tu sudah tu, maka dia pun nak bercakaplah balik kepada anak-anak dia ni. Jadi dia pergi kepada anak-anak dia ni, kemudian dia berkata, di dalam ayat ni yang kita baca pada ni, iaitu pada malam ni, iaitu dia berkata, ya baniya, dia kata, ya baniya, wahai anak-anakku. Jadi sekarang ni anak-anak dia bersama dengan dia ni, ada 9 orang tadi kan kita kata. Jadi dia kata, ya baniya, wahai anak-anakku, izhabu, dia kata. Izhabu tu maknanya pergilah. Pergilah kamu ke mana? Fatahassasu, dia suruh pergi semula ke Mesir. Nabi Yaqub menyuruh anak dia pergi ke Mesir semula. Dan pergi untuk buat apa? Fatahassasu. Fatahassasu ada 2 perkataan dalam bahasa Arab yang hampir-hampir sama, iaitu yang pertama fatahassasu, yang kedua fatajassasu. Jadi kalau tajassus tu ialah biasa digunakan pada perkara-perkara yang tak elok. Maknanya menyiasat, pergi mengendap, pergi mengintip. Itu fatajassasu. Tapi kalau fatahassasu ni asalnya daripada perkataan his, maknanya hassa ni merasai, cuba cek tengok kan, ni benda-benda baik, untuk benda-benda baik saja kan. Benda-benda baik iaitu cek, selidik, teliti. Untuk siapa? Min Yusufa wa akhihi. Dia sebut Nabi Yaqub di sini, dia sebutkan kepada anak-anak dia ni, cuba cek tengok kan tentang Nabi Yusuf, tentang Yusuf dan juga akhihi, iaitu Benyamin. Sebab apa? Bila sebut Nabi Yusuf, bila disebut Yusuf ni kepada anak-anak dia, anak-anak dia mulalah perasan apa? Ayah aku ni macam, ayah kita ni macam tahu je apa yang berlaku dulu kita dah beritahu dah dimakan oleh serigala. Sekarang tiba-tiba disebut lagi tentang Yusuf. Maknanya sini ialah mereka mula dah rasa takut dah. Mereka dah mula merasai bahawa Allah Ta'ala ni, sebab mereka tahu kan bahawa Yaqub ni, ayah mereka ni adalah seorang rasul, seorang nabi yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah mereka pun mula rasa takut. Jadi bila Nabi Yusuf ni berkata fatahassasu min Yusufa wa akhi, mereka pun pergilah. Tapi bukan semua pergi, bukan semua pergi ke Mesir ni. Sebahagian daripada mereka pergi dan sebahagian lagi tinggal bersama ayah dia, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam ni. Jadi kata Nabi Yaqub alaihissalam ni, satu ungkapan, satu kata-kata yang menjadi sebenarnya prinsip kepada kita semua sehinggalah hari ini. Apa dia prinsip ni? Iaitu Nabi Yusuf berkata, wala tai'asu min rauhillah, jangan kamu tai'as. Tai'as ni taqnatu dalam bahasa Arabnya, iaitu putus asa. Putus asa tu bagaimana? Iaitu apabila satu bala menimpa, satu perkara yang kita tidak sukai menimpa, jadi kita bila kita merasai mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pelepasan kita daripada suasana ini. Mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan selepas daripada ni akan memberikan kepada kita inilah lepas daripada suasana yang buruk ni. Itu perasaan tu sebenarnya ialah akan ada di dalam hati orang mukmin. Itulah nama dia, la tai'asu, jangan kamu putus asa. Sebab putus asa ni daripada rauhillah. Rauh ni ialah asalnya angin. Apa ni, kalau kata orang Arab lah ni, dia katakan angin. Jadi maksud rauhi sini ialah makna rahmat Allah, makna pelepasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makna al-faraju. Al-faraju ni terlepas daripada masalah dan sebagainya. Itu nama dia al-faraju wa tanfis dalam bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini atas kalam Nabi Yaqub alaihissalam, wala tai'asu min rauhillah, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kita terjemah rahmat lah kan, rahmat Allah, ataupun daripada apa yang akan dibuka oleh Allah, pelepasan Allah daripada suasana kita ni. Innahu la yai'as min rauhillah, kerana sesungguhnya tidak ada orang yang yai'as daripada rauhillah, kata Nabi Yaqub alaihissalam, illal qaumul kafirun, melainkan orang kafir saja yang putus asa, melainkan orang kafir saja yang tak rasai bahawa Allah Ta'ala akan lepaskan kita daripada suasana itu. Jadi inilah kehebatan kita kata, ataupun kelebihan, ataupun inilah anugerah Allah SWT. Ini perbezaan
di antara seorang Islam dengan seorang kafir. Sebab itulah orang Islam tak ada bunuh diri. Sebab apa? Walaupun susah bagaimana pun mereka yakin bahawa Allah Ta'ala akan beri pelepasan kepada mereka. Walaupun mereka tak ada makanan, walaupun mereka miskin, walaupun mereka sakit, walaupun mereka tak lulus exam ke, kalau pelajar sekolah kan, pelajar universiti dan sebagainya, kalau berlaku apa-apa pun kita menyusahkan dia, satu benda yang dia tak sanggup, tapi mesti dia yakin bahawa akan ada pelepasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan dengan orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir, orang yang tak beriman ni, orang yang tak yakin pada Allah, orang yang tak ni, setengah tu orang etis, tak ada Tuhan, tak ada pun bagi mereka. Jadi macam mana nak mengharapkan daripada Tuhan? Sebab itulah dalam keadaan susah, dalam keadaan sukar bagaimanapun, orang Islam ni mesti dia ada keyakinan. Dia berbeza daripada orang kafir, iaitu dia yakin Allah Ta'ala mesti, itu adalah cubaan Allah. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada dia. Allah Ta'ala nak menghapuskan dosanya dan sebagainya, supaya nak tengok dia ni sabar tak sabar dan bagaimana kan. Maka oleh kerana itu orang Islam jangan ya'sun, nama dia, iaitu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada pelepasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah SWT kata falamma dakhalu, mereka pun pergilah ke Mesir. Sampai ke Mesir, mereka pun masuk. Dakhalu alaihi, ala tu alaihi tu makna ke atas, makna pergi berjumpalah dengan Yusuf tadi. Mereka tak kenal Yusuf, mereka tak kenalnya Aziz lah, pembesar negeri Mesir kan, tak sebutlah nama Yusuf kan. Jadi mereka pun berkata, qalu ya ayyuhal aziz. Tengok ni guna perkataan mereka kan, ya ayyuhal aziz. Mereka guna perkataan yang maknanya sekarang dah panggil dah dengan panggilan ya ayyuhal aziz. Mereka panggil wahai aziz. Ini panggilan yang maknanya kita katalah kalau zaman moden sekarang ni, dia nak bodek lah ni kan, nak puji lah ni, nak macam-macam lah. Sebab apa sekarang ni mereka nak berharap sangat kepada Yusuf ni, kepada orang ni aziz ni. Mereka bukan kenal Yusuf pun. Jadi mereka aziz ni. Lalu massana wa ahlana, dia katakan telah terkena kepada kami, telah terkena keluarga kami ad-durru. Ad-durru ni kemudaratan lah. Dalam tafsir dia kata ad-durru sini maksudnya adalah al-jung, iaitu kelaparan. Tapi ad-durru ni lebih umum lagi lah kan, kelaparan, kefakiran. Mana kadang kami susah lah sekarang ni, kami susah, ahli kami, keluarga kami pun susah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini kan, ni kan keluarga kami pun susah ni kan, dia kata ni massana wa ahlana ad-durru. Jadi kami pula, dia kata, datang kepada ni lah kan, kepada datuk, kepada apalah dipanggil kan, Al-Aziz ni kalau panggilan kita zaman sekarang ni kan, datuk, dia kata tolonglah kami ni miskin. Lepas tu wajidna bibida'ah, dia kata kami ni bawa pula, yang kami bawa ni ialah dengan barangan-barangan muzjatin. Muzjatin maknanya yang hina ni. Barang-barang yang kalau kami beri kepada orang tolak, orang tak nak terima. Itu muzjah kan. Ada yang kata benda palsu, ada yang kata selipar, macam-macam lah ni. Tapi yang pentingnya Allah Ta'ala sebut sini bida'ah muzjah. Sebab pada masa tu, masa barter trade kan, pertukaran barangan masih lagi berlaku. Jadi mereka bawa barang ni, jadi boleh tak kami nak tukar dengan makanan, kami ni lapar dan sebagainya, keluarga kami lapar. Jadi fa'aufi lanal kaila, jadi dia pun berkata berilah makanan kepada kami, datuk. Dia kata kan, fa'aufi lanal kaila, berilah kepada kami kail, sukatan tu, wa tasaddaq alaina, dan berilah lebih sikit, sedekahlah kepada kami, gitu kan, sedekah kepada kami. Lalu dia kata apa, dia kata innallaha yajzil mutasaddiqin. Tengok kan, dia gunakan perkataan tu kan, dia sebut perkataan Allah kan, dia sebut maknanya nak bagi motivasi lah. Contoh kepada Nabi Yusuf ni, kepada Aziz ni, kepada datuk ni, datuk tolonglah kami, sedekahlah kepada kami, Allah Ta'ala ni akan membalas orang-orang yang bersedekah ni. Tengok dia kata kan mutasaddiqin, dia kata bawah ni kan, sesungguhnya Allah itu akan dia kata benda yajzil mutasaddiqin, akan membalas orang-orang yang bersedekah. Seterusnya ayat 89 ni, apa kata ni, jadi sampai di situ, dia kata Nabi Yusuf pun berkata, datuk lah berkata sini kan, qala, ni Yusuf ni berkata ni, tapi pada masa tu bukan nama Yusuf lagi lah bagi mereka kan. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhi, kamu tahu tak, sekarang ni datuk tanya ni kan, kamu tahu tak apa yang kamu buat dulu kepada Yusuf dan juga kepada adiknya, kepada saudaranya. Iz antum jahilun, ketika kamu jahil. Jahil situ maksudnya ialah
ketika kamu ni ikut nafsu. Kamu tahu dah, sebab adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia anak Nabi kan, anak Nabi Yaqub kan. Mereka tahu, banyak benda mereka tahu kan. Tapi masalahnya kadang-kadang ikut nafsu, kadang-kadang ikut al-hawa kan. Jadi itulah dipanggil tajhalun. Jadi antum jahilun, dulu kamu ni jahil kan? Kamu ni ikut nafsu. Kamu tahu tak apa yang kamu buat? Bila ni datuk ni tanya macam tu, mereka ni pun tak terkejut lah. Diceritakan dalam buku-buku tafsir, mereka pun jadi tengok atas bawah kepada datuk ni. Macam mana pula dia tahu Yusuf ni? Mungkin dia kata orang tu cerita, tapi kenapa cerita sebut pasal Yusuf pula? Gitu, kamu dah jual dia, kamu pukul dia. Lepas tu wa akhihi, selepas daripada, maknanya kita boleh faham daripada ayat ni, mereka tak elok juga kepada adik Nabi Yusuf ni. Iz antum jahilun. Kemudian qalu, mereka pun berkata, pada masa tu kan mereka pun berkata, mereka kata apa? Dia kata innaka la anta Yusuf. Dia kata ni kan, dia kata qalu innaka la anta Yusuf. Ni makna sungguh-sungguh, awak ni Yusuf ke? Jadi tengok macam ada tanda-tanda Yusuf ni. Jadi nak pasti dia pun tanya, awak ni Yusuf ke? Gitu sebab dah lama dah, memang dalam kepala mereka campak, mereka tahu mereka tak bunuh, mereka campak dalam telaga kan. Dulu kan tak. Jadi mereka pun terkejut ni kan. Qala, lalu berkatalah Nabi Yusuf, ana Yusuf. Ni dia kata, qal ana Yusuf, aku Yusuf, memang akulah Yusuf. Dia kata wa haza akhi, dan ini adalah saudara aku, iaitu siapa? Benyamin tadi tu. Jadi pada masa tu dia kata qad mannallahu alaina, kemudian disebut kan, qad mannallahu alaina, Allah Ta'ala telah beri minnah kepada kami. Minnah tu maknanya lah pemberian kepada kami, memberi kelebihan kepada kami, kurniaan kepada kami. Tengokkan Nabi Yusuf, dia tak sombong. Walaupun apa yang terjadi kepada dia, dia tetap juga ingat bahawa itu adalah pemberian Allah, dan dia sebut kepada adik-beradik dia ni, Allah Ta'ala telah beri kepada kami, innahu man yattaqi wa yasbir. Tengok dua perkara, kerana sesungguhnya orang yang bertakwa dan orang yang sabar. Mesti ada tu, bertakwa dan sabar. Nabi Yusuf kata fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan. Maknanya Allah Ta'ala mesti akan balas. Dengan cara macam mana kita tak tahu. Jadi kita, kalau kita nak jadi orang muhsin, kita bertakwa, kita sabar, walaupun kita ni kadang-kadang kena dalam keadaan susah dan sebagainya, ingatlah kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita sebutkan hari itu kan bahawa kisah ini adalah merupakan cerita ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita, diturunkan kepada Nabi kita ketika Nabi kita dalam keadaan susah, iaitu pada tahun yang ke-10, lebih kurang iaitu ketika Nabi kita balik daripada Taif, ketika dah kematian dah Abu Talib, ketika kematian dah Khadijah, ketika orang Mekah ni tolak Nabi, ketika Nabi telah dibaling batu berdarah di Taif, balik dalam keadaan sedih, macam mana lagi nak buat ni? Allah Ta'ala sebut turun ayat ni, cerita pasal Nabi Yusuf, tentang Nabi Yusuf ni. Jadi Allah Ta'ala kata sini cerita, siapa yang bertakwa, kata Nabi Yusuf, dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yudhi', tak akan yudhi'. Ni la yudhi' ni makna tak akan yudhi' ni, la yudhi', tak akan mensia-siakan, tak akan, makna tak akan habis macam tu saja. Tak, mesti Allah Ta'ala ada. Bagaimana Allah Ta'ala nak balas tu, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Dia Maha tahu. Kemudian seterusnya dia kata qalu tallahi, mereka pun bersumpah lah. Sekarang ni qalu tallahi, mereka berkata demi Allah, mereka katakan laqad asarakallah alaina, Allah Ta'ala telah melebihkan kamu di atas kami. Sekarang mereka pun mengakulah, tahu kadang-kadang. Sekarang dulu tak nak kan, nak marah, kira nak pukul je. Nabi tengok ayah tak ada je, pukul, campak, buang dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala sebutkan cerita kan, mereka pun berkatalah, mengakulah tallah, bersumpah dengan nama Allah tu, laqad asarakallah, Allah Ta'ala telah memberi isar kepada kamu, melebihkan kamu, alaina, ke atas kami, iaitu dengan beri kerajaan, dengan beri kekuasaan, dengan beri kehebatan lah di negeri Mesir ni. Wa in kunna la khatiin, dan sesungguhnya, wa in kunna tu dalam tafsir kata wa inna kunna, macam tu. Wa in kunna, wa in tu bukan makna tidak. Wa in kunna tu bukan tidaklah kami, bukan, tapi maksudnya sesungguhnya kami. Wa inna kunna, gitu makna dia. Tapi bacaan di sini wa in kunna la khatiin, walaupun kami sebenarnya, sesungguhnya kami ini memang berdosa, memang salah lah kan, yang telah terdahulu. Lalu adakah Nabi Yusuf ni nak balas dendam?
Ini sifat Nabi Yusuf yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam cerita ni. Iaitu bila adik-adik dia tengok kan, kalau ikutnya dahsyat kan dah. Adik-beradik dia tu kan, abang-abang dia ni buat macam mana kepada dia kan, sepatutnya balas habis lah kan. Tapi apakah Nabi Yusuf ni balas dendam? Tidak. Samalah juga sebagaimana Nabi kita kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang kafir ni buat kepada baginda semasa di Mekah kan, selama 13 tahun, tak cukup 13 tahun, pergi pula tu serang ke Madinah tu dengan peperangan Badarnya, dengan peperangan Uhudnya, bunuh para sahabat, bunuh bapa saudara Nabi kan, Hamzah kan. Kemudian macam-macam buat dengan kepungnya Nabi kan, panggil orang Arab semua kepung, kita kepung Madinah ni kan, dalam peperangan Ahzab, dalam peperangan Khandaq kan. Tapi selepas tu tahun yang ke-8 Hijrah kan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi pembukaan kota Mekah. Nabi tawan Mekah. Apa Nabi buat? Nabi tak buat apa-apa pun, tak hukum pun mereka kan. Jadi ini adalah contoh lah ni sifat Nabi. Walaupun adalah beberapa orang yang dihukum tu, tetapi secara umumnya semua daripada mereka ni, secara umumnya majoriti, kita kata 99% lah, tidak dihukum oleh Nabi. Walaupun mereka lah dulu yang merupakan samsing di Mekah dan bagaimana begitu kan. Bahkan setengah daripada mereka tu Nabi muliakan. Seperti Abu Sufyan. Nabi kata siapa yang masuk pada rumah Abu Sufyan, dia selamat. Tu penghormatan tu sebenarnya. Nak ceritakan Abu Sufyan, aku beri penghormatan kepada kau sekarang ni, maknanya gitu kan. Siapa yang masuk rumah kau maknanya selamat ni. Jadi kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, apakah yang aku akan buat pada kamu pada hari ini? Sembelih kamu semua, tembak kamu semua, mati hukum kamu semua. Sebab dulu kau dah buat macam ni, kau bunuh pada sahabat, kau bunuh Sumayyah, kau bunuh macam-macam lah kan mereka buat kan kepada sahabat-sahabat Nabi kan, dengan buta matanya, dengan cucuk, dengan heret, dengan letak batu atas dada Bilal, macam-macam. Bilal tu satu contoh je kan, lain lagi sangat banyak kan. Jadi akhirnya apa Nabi SAW kata, wa antumut tulaqa, gitu. Nabi kata wa antumut tulaqa tu katanya kamu sekarang bebas nak pergi ke mana-mana. Tak ada aku. Jadi ginilah Nabi Yusuf ni, dia kata qala la tasriba alaikum. Dia kata qala la tasriba alaikum ni. Qala la tasrib. Tasrib ni maknanya tak ada celaan, maknanya tak adalah nak blame hari ni, tak ada. La tasriba alaikum, aku tak nak marah kepada kamu, tak nak kita habis sini kan. Gitu kan. Al yaum, gitu kan. Pada hari ni ya Allah dia kata apa kan? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Allah Ta'ala mengampunkan kamu. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kamu semualah kan. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia tu maha rahim, maha paling-paling menyayangi kan? Sangat-sangat menyayangi. Gitu kan. Arhamur rahimin. Seterusnya kita akan tengok kan apa. Jadi selepas daripada tu dia pun ceritalah apa khabar ayah semua kan. Jadi mereka pun ceritalah kan, ayah kita ni dah mata tak nampak kan, bukanlah nak kata buta, tak nampak sebab apa, selalu menangis je kan. Jadi dia ceritalah ayah dia. Jadi Nabi Yusuf pun pada masa tu sedih lah. Jadi dia pun berkatalah kepada ni, dia tak boleh tinggalkan Mesir. Jadi dia pun katalah kepada adik-beradik dia ni, izhabu biqamisi, kamu bawa baju aku ni, komisi baju aku ni. Jadi baju aku ni kan, biqamisi ni macam-macam lah pendapat ulama. Ada setengah-setengah lah tafsir mengatakan baju inilah baju Nabi Ibrahim yang diwariskan daripada, tapi jauh sangat lah kan. Kalau kita dengar lah cerita tu, kemungkinan tak penting lah makna baju mana-mana kan. Tapi yang pentingnya ialah dalam Quran ni Allah Ta'ala ceritakan bahawa dibarilah baju tu, kemudian diberi kepada adik-beradik tu, baliklah kamu bawa baju ni baju aku ni. Kemudian dia kata apa? Dia kata izhabu biqamisi haza, baju ini fa'alquhu ala wajhi abi, maka fa'alquhu. Alku kat sini bukanlah makna kita kata fa'alku sini, bukanlah makna campak, bukan ni ayah dia bagi macam tu, bukan. Maksudnya ialah letakkan di atas muka ayahku, ayah kita, ayah aku tu, gitu kan. Jadi izhabu biqamisi haza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira, nescaya akan celik. Jadi Nabi Yusuf ni berkata macam tu, macam dia tahu lah kan. Macam mana baju ni boleh mencelik, ya itu Allah Ta'ala dah beritahu kepada dia kan. Kita tak jadi masalah, dia seorang Nabi kan, dia tahu semua benda kan. Allah Ta'ala kalau dia tahu benda-benda tu, benda-benda yang itu adalah daripada apa yang diceritakan oleh Allah SWT. Jadi bagi kita tak jadi masalah. Jadi apa yang dia buat tu kan, jadi dia beritahu macam tu waktu ni. Tu perkara pertama. Perkara pertama ialah
you orang bawa balik lah, bawa balik lah baju aku ni kepada ayah, dan kemudian letak atas muka ayah, kemudian dia akan nampak jelek. Selepas daripada dia jelek, apa yang kamu kena buat? Dia kata, waktu ni bi ahlikum ajma'in. Waktu ni bi ahlikum ajma'in. Bawa datanglah kepada aku bi ahlikum, dengan semua family. Makna ayah, mak, bawa semua. Saudara mara yang tinggal tu kan, bawa semua kan, ajma'in, bawa datang ke negeri Mesir lah maknanya kan. Jadi habislah cerita tu kan. Jadi sekarang ni apa yang berlaku? Jadi mereka pun baliklah, ambil baju Nabi Yusuf tadi tu. Jadi mereka pun mula berlepas nak balik kan. Berlepas, tinggalkan saja negeri Mesir tu, berlepas balik saja. Walamma fasolati al-'ir. Itu kan. Walamma fasolati al-'ir. Ir ni makna ialah itulah kafilah tu kan. Makna unta-unta mereka tu kan, mereka pun berjalan lah. Fasolat tu makna berpisah daripada negeri Mesir tu. Maknanya bila mereka ni start berjalan dari keluar daripada negeri Mesir tu, apa yang berlaku? Dia kata, qala abuhum, ayah dia tu tinggal di mana? Ayah dia tinggal jauh tu, di Kanaan tu. Kan kita katakan 5 hari 7 hari perjalanan kan, maknanya jauh maknanya kan. Itulah hampir-hampir dekat Jordan, hampir-hampir kalau sekarang ni dalam kawasan Palestin lah maknanya kan, kawasan tu kan. Maknanya jadi dikatakan oleh setengah ulama tafsir, dikata dekat Palestin tu. Jadi bila keluar berlepas je, ayah dia ni terus dapat bau. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Dia kata ni, dia kata la ajidu, aku dapat bau Yusuf, aku macam bau Yusuf lah, dia kata ni. Jadi ni adalah di antara apa ni kita nak kata mukjizat lah kan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi Yaqub ni boleh hidup, dan kekuatan baju Nabi Yusuf tu kan sampai, makna dalam masa dikatakan dalam setengah tafsir kata 8 hari 8 hari perjalanan dah boleh bau dah kan. Itu kehebatan dia kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, walamma fasalatil 'ir qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf, aku bau Yusuf, bau baju kan. Laula an tufannidun, dia kata kalaulah kamu ni tak tuduh aku ni nyanyuk lah, orang kata kan, dalam bahasa tak tahulah bahasa Brunei kita kata apa kan, tapi nyanyuk ni kalau orang tua tu kan, orang tua tu dia kata macam ni, dia ada macam ni lah, dia ada bau macam ni, dia ada rasa macam ni lah, dia bercakap macam ni. Kalau orang tua tu kita kata nyanyuk, perkataan nyanyuk tu maksud macam tu orang tua kan. Tapi Nabi Yaqub alaihissalam ni dia dapat bau tu. Tapi adik-beradik dia yang lain tu, yang tinggal di negeri Mesir lah, dia yang tinggal bersama dengan ayah dia pada masa tu, tak ada bau tu. Jadi ayah dia kata, tapi dia dah bagi warning dah, kalau kamu tak tuduh aku ni nyanyuk, aku dah dapat bau ni. Apa kata anak-anak dia tu, anak-anak dia yang lain tu yang tinggal bersama Nabi Yusuf, bersama Nabi Yaqub tu, dia kata qalu, mereka berkata, tallahi, demi Allah, dia kata, innaka, sesungguhnya engkau lafi dolalikal qadim, dia kata engkau ni ayah, kata ayah ni dalam dolalika ni maknanya ialah bukannya sesat, jangan terjemah sesat tapi maknanya salah, maknanya kesalahan lama tu sebab apa? Maknanya ayah ni macam salah ni ayah, mana ada ayah ni mungkin duk teringat sangat, itu kan, sebab terlalu teringat kepada anak-anak Yusuf. Sebab itulah sampai asyik-asyik, maknanya bau Yusuf, tak ada ayah, mana ada, gitu kan. Jadi apa yang terjadi selepas daripada tu? Jadi insya-Allah kan, insya-Allah kita berhenti di akhir muka surat 246 ayat 95 di muka surat ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi cerita kita ni tentang Nabi Yusuf ni di dalam muka surat akan datang, iaitu muka 247 iaitu ayat yang ke-96. Sambungan kita insya-Allah bersama-sama di setiap hari Sabtu, insya-Allah setiap hari Sabtu malam Ahad pukul 8 malam sehingga pukul 8.30 malam, kita akan bersama-sama untuk mendengar kisah Nabi Yusuf daripada surah Yusuf, insya-Allah. Sekali lagi akhirnya insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada pihak Syababul Iman ni rakan belia masjid daripada Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung, negara Brunei Darussalam ni, yang telah menganjurkan program pada malam ni, pada setiap malam Ahad
hari Sabtu malam Ahad, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Bilal, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan ketua takmir masjid, dan semua yang terlibat, insya-Allah, yang menganjurkan program ini, menjadikan program ini insya-Allah berjalan dengan baik. Jumpa lagi insya-Allah. Kita sudahilah sesi kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri dan juga tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.